Malah YB Fahmi Fadzil boleh masuk ke dalam mesin masa Doraemon kembali beberapa bulan November tahun 2022, cari orang daripada PKR yang kata satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid, jumpa diri dia sendiri dan ambil tindakan terhadap diri dia yang telah memfitnah bahawa satu undi KJ adalah satu undi Zahid, because you got Zahid as your Deputy Prime Minister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap bersama dengan saya Khairi Jamaluddin dan saya Syaril Hamdan. Syaril, so selama 2-3 hari ini Syaril telah meluangkan masa selain daripada ibadah dan sebagainya, ada apa-apa yang menarik yang Syaril telah buat selama 2-3 hari ini? Cara KJ pandang saya senyum ni macam ada benda dia nak trap, so saya tak pasti soalan tu, tapi kalau betul-betul nak tanya, saya sebenarnya pas 1-2 hari ni tak berapa sihat, dan anak saya pun masuk hospital, jadi ada sedikit kecemasan keluarga yang nak kena diuruskan. Tapi CJ dah sihat dah? Masih lagi dalam hospital. Okay, saya tengok hari tu ada gambar dalam Instagram dia, ada nebulizer. Yes, ada nebulizer dan dia ada adenovirus. So Okay, kita semua doakan CJ tu anak perempuan Syahril akan sembuh dan kembali sihat insyaAllah. Sebelum kita teruskan dengan episod kita pada kali ini, saya cuma nak umumkan kepada semua bahawa kita mungkin pendengar telah pun kesan tadi, kita ada music intro yang baru, yang telah digubah oleh saudara Azim Shah. Intro music yang lama adalah hasil daripada rakaman gitar saudara Syaril. Very good. Thank you. Salah satu lagu daripada Pearl Jam, satu lagi daripada Arctic Monkeys. Tetapi ini adalah penggubahan yang original. Betul, sumbangan daripada pendengar kita. Jadi kita sangat-sangat menghargai, dan kalau ada apa-apa sumbangan yang lain, contohnya nak penajaan dan sebagainya, boleh, sangat-sangat dialu-alukan. sangat dialu-alukan. Okay. Saya 2-3 hari lepas ni satu weekend yang agak penuh dengan syarat dengan jadual sukan. Okay. Manchester United pun menang. Saya pun menang, Newcastle pun menang. Jadi kita Newcastle masih nombor 3, Manchester United masih nombor 4 dah setakat kita bercakap ni. Just nak bagi tahu je lah, goal difference. Sekali-sekala Newcastle tak pernah finish atas daripada Manchester United. US Masters sedang pun berlangsung, dan tadi ada saya peminat tegar UFC, MMA. Right. So saudara saya tak tahulah MMA ni, sebab dia sukan macho. Dan tadi ada perlawanan yang hebat. Israel Adesanya telah menang semula dia punya kejohanan ataupun dia punya title middleweight champion of the world. Anyway, it's a good redemption story. Cerita dia, dia dah kalah dengan pesaing dia. Dia dah kalah 3 kali dah. 3-0. 3-0. Okay. Dan kalau dia kalah kali ni memang kalah lah. Memang kalah. So it's a redemption story. Cerita kebangkitan. We all like daripada redemption stories. Yes, cerita kebangkitan daripada pemecatan. Contoh. Okay. So sebelum kita mula, Syaril, kita ada segmen baru. Mungkin Syaril nak introduce, perkenalkan segmen ini. KJ dengan saya bincang tempoh hari offline, dan kita rasa dari segi interactiveness Keluar Sekejap ni mungkin kita dah ada idea untuk buat live show dan sebagainya, tetapi tak payah tunggu live show pun, banyak soalan yang kita dapat daripada ruang komentar YouTube, Spotify dan sebagainya. Jadi kita bincang, kita kata why not kita buka satu sesi ataupun slot khas untuk menjawab beberapa soalan. Mungkin kalau tak setiap episod pun, every other episode, tak lama, soalan-soalan yang pelbagai, dan kita buka di ruang Instagram story kita, dan kedua-dua kita telah menerima begitu banyak soalan yang mana tak boleh lah kita nak jawab semua, dan ada yang terlalu berat untuk kita kupas dalam konteks Q&A, tapi mungkin kita boleh mulakan. Maybe mungkin saudara Syaril nak jawab satu-dua soalan. Jadi on the way tadi saya bulat-bulatkan beberapa soalan yang mungkin menarik untuk kita kedua-dua lah komen. Saya bacakan
seperti mana yang tertulis lah ya. Ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Inggeris, tapi kita jawab dan dalam bahasa soalan Melayu. daripada siapa? Dan soalan daripada siapa? How about this KJ? Daripada ni dia punya username lah Udidayo. Okay. If you are not a politician in an alternate reality, what would you have been? Should I go first? Yeah, go ahead. Saya rasa saya punya minat selain daripada politik adalah akademia. Oh. So I think saya akan habiskan PhD, akan kononnya tulis buku, mungkin jadi pensyarah. Mungkin jadi pensyarah. Dalam bidang apa? Probably dalam ekonomi ataupun sosiologi. Okay. Jadi humanities lah. Saya Humanities nampak lah. mungkin itu. Yeah. Dalam saat-saat yang saya berangan-angan, saya rasa saya nak jadi rockstar. Tapi saya rasa mungkin tidak lah. I think it was more academia more than a rock band. Yourself, what would you have been? Saya selalu berangan-angan kalau tidak menjadi seorang ahli politik, saya akan jadi seorang wartawan perang, war correspondent. Which you were, right? For a while. Well, waktu saya jadi seorang wartawan sambilan intern di The Economist, majalah The Economist ataupun surat khabar The Economist, saya dihantar ke Afghanistan pada tahun 1999 membuat laporan daripada Afghanistan pada waktu itu di Kabul dan juga di Jalalabad, dan pada waktu itu sudah pun ditadbir oleh Taliban. Right. Saya sempat pergi ke front line. Tapi tak nampak apa-apa ni? Saya pergi ke front line. Pada masa itu tidak ada apa-apa, tapi Taliban ni dia nak kenalkan saya. Jadi dia sengaja meletupkan shell dekat tempat saya berdiri. Lepas tu dia semua gelak. Right. So Taliban ada sense of humor. Okay. Saya terus lompat masuk ke dalam kubu dan dia orang semua gelak. Taliban gelak. I see. Anyway, okay. Do you still keep in touch? I don't think they're on WhatsApp. Alright. Okay. Soalan daripada I'm Okay Man. I'm Okay Man ni sebenarnya adalah saudara Dr. On Kian Meng. Yes. Ya, sahabat kita lah. Sahabat dulu pernah jadi ahli parlimen dan satu ketika dahulu timbalan menteri. Dia pun keluar sekejap tapi dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri. dia keluar sendiri. Ya, kita so dia tanya dalam bahasa Inggeris, in a 5-kilometer race now, who will finish first? KJ or SH? Jadi saya jawab dululah. Kalau dilihat secara mata kasar, mungkin dilihat saudara Syahril lebih fit daripada saya, ya. Mata kasar lah. Saya pun depan dengan masalah yang sangat-sangat hebat dan dahsyat sekarang. Tapi kalau kita kaji semula daripada awal lagi, perjalanan kecergasan saudara Syahril, dia banyak angkat besi. Ya, jadi dia diketahui oleh ramai bahawa kardio dia zero. Ya, lebih-lebih lagi lari. Dia memang tak boleh lari. Dia lari mungkin after 200 meters dia akan rebah, sebab dia punya muscle terlalu besar dan sebagainya. Tapi saya dikenali sebagai all rounder, ya. Saya boleh lari, Renaissance. Saya Iron Man, saya boleh berenang, saya boleh bicycle, saya boleh lari. Jadi saya rasa 5 km ni saya tapau dia kot. Saya setujulah. Saya tak boleh lawan benda yang ni. Saya rasa tak pernah lagi dalam umur saya lari half marathon ke apa, nothing. So I don't have any experience in any serious running of any distance of note. Jadi dalam hal kardio mungkin saya kalah, tapi dalam hal kekuatan fizikal insya-Allah saya menang. Okay, mungkin kita kena uji satu hari dalam episod podcast keluar sekejap, ya. Yeah. Okay, another one? Another one daripada Fikri Alakado. How was it like working for Datuk Seri Ismail Sabri SPM9? What do you admire most about him? Bagi saya bekerja dengan Datuk Mail ni, ni mungkin bagi tahu pendengar dulu what you did. Saya merupakan pengarah bahagian ekonomi dalam Pejabat Perdana Menteri pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri lah. Saya ada dalam jawatan tu lebih kurang setahun sahaja. Beliau pun pegang jawatan 15 bulan tak silap saya, 15-16 bulan. Saya masuk ke dalam setup PMO itu adalah first time for me on a few things. Saya tak pernah sebenarnya kerja dalam kerajaan. Waktu KJ jadi Menteri KBS dan Menteri-Menteri portfolio lain, saya tidak lagi bekerja bawah KJ secara direct kan. Jadi even sebagai Exco Pemuda bawah KJ pun dalam hal kementerian saya tak berapa involved. Dan tak involved pun dari segi kerja.
Itu jadi pengalaman pertama saya kerja dalam kerajaan terus dalam pejabat Perdana Menteri. Kedua ialah saya sebenarnya tidak ada sejarah sangat bersama dengan pasukan Datuk Mail. Jadi tak berapa kenal sebelum masuk tu lah siapa dia punya team, siapa dia punya pegawai yang lain. Jadi saya kerja secara profesional. Yang saya punya pengalaman bersama Datuk Mail ni untuk jawab soalan ya. I think biasalah menjadi Perdana Menteri ni sejarah akan menjadi hakim. Sama ada sejarah akan menjadi hakim yang kind ataupun tidak pada Datuk Mail, hanya masa akan menghakimi lah. Bagi saya, apa yang saya boleh katakan yang baik tentang Datuk Mail ni, sebagai seorang yang tak berapa rapat dengan dia sebelum saya mula kerja dengan dia, saya rasa kredit kena pergi kepada dia sebagai pencetus pemulihan ekonomi selepas COVID. Pemulihan kesihatan juga. Pemulihan kesihatan juga bawah Menteri Kesihatan yang hebat dan dahsyat. Tapi khususnya apa yang Datuk Mail buat yang saya rasa mungkin belum dapat kredit lagi lah. Ramai orang lupa yang dia tegas untuk mengatakan bahawa lockdown, PKP tidak akan berlaku lagi. Dan mungkin itu dilihat sebagai kenyataan yang biasa. Tetapi komitmen yang dia buat, kemudian bila Omicron datang, selepas Menteri Kesihatan pun dah adjust vaksin semua dah cantik, tak perlu lagi lockdown, membawa kepada kesan ekonomi yang real. Tiap-tiap bulan Datuk Mail menjadi PM, pengangguran jatuh. Turun sampailah ke tahap yang hampir natural rate lah of unemployment kan, ataupun full employment lah. Kira itu satu pencapaian yang dia tak dapat mungkin hebahkan dari segi branding dia, tapi dari segi efek kepada pemulihan ekonomi itu, ketegasan Datuk Mail pada awal itu sebenarnya membuahkan hasil. Jadi saya rasa itu yang, kalau nak kata saya admire ketegasan itu untuk membuat satu keputusan yang penting pada waktu itu. Kerana mudah saja kalau dia nak main selamat, untuk dia kata kita tengok dulu, bila kes naik kita lockdown sikit separuh-separuh kan, dan kita tahu apa yang berlaku pentadbiran sebelum dia. Tapi bila dia masuk, ekonomi mula meningkat sedikit demi sedikit sampailah ke tahap ini. Mungkin KJ ada pengalaman juga sebagai ringkas, sebab kalau nak ceritakan pengalaman saya dengan Datuk Mail sewaktu beliau jadi Perdana Menteri ni mungkin satu episod yang tersendiri. Tetapi saya nak cakap bahawa beliau telah memberi kepercayaan yang penuh kepada menteri-menteri. Pada masa itu saya Menteri Kesihatan, saya terpaksa buat keputusan yang sangat-sangat sukar bersama dengan rakan-rakan dalam jawatan kuasa Quartet yang menentukan sama ada kita nak keluar daripada pandemik ataupun tidak. Datuk Mail dia telah meletakkan matlamat KJ, no more lockdown, tidak lagi ada lockdown, dan kita nak keluar daripada pandemik pada sekian masa. Dan saya terpaksa buat banyak keputusan berkenaan dengan SOP, berkenaan dengan kuarantin, berkenaan dengan vaksin dan syarat-syarat yang lain. Dan beliau memberi kepercayaan sepenuhnya, dan saya lapor kepada beliau, dan beliau kata kalau inilah berdasarkan kepada evidence dan juga kepada fakta dan juga kepada pertimbangan yang sewajarnya yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, go for it. Jadi decisive. Dia bukan soal tegas saja, tapi dia decisive dan dia berani untuk memberi kepercayaan kepada menteri-menteri yang dia rasa dia boleh percaya. Ya, saya pun nampak begitulah. Mungkin riak wajah dia nampak lembut dan tapi actually dari segi decisions most of the time ketegasan dia ada dalaman yang steely interior. Saya rasa. Okay, last dan kita akan buat sesi soal jawab ni setiap kali kita kita ada episod yang baru. Ini soalan daripada Syahid Lutfi @ShahidLutfi. Will KJ and Syahril Hamdan, will KJ and SH contest in the upcoming PRN? Adakah KJ dengan Syahril akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang bakal diadakan dalam beberapa bulan lagi? Syahril? Saya dulu? No. Probably not for me. How many percent? Yes, no? For me it's 99% no. 99%. 1% adalah 1%. 1% is always, there's always hope. There's always hope. The reason saya yakin bercakap 99% no kerana saya untuk bertanding PRN saya kena buat satu keputusan yang drastik. Pilih parti mana? Kena pilih parti dan sebagainya dan, lah. Syahril belum lagi. Saya sebab belum lagi. Syahril masih lagi ahli UMNO. Saya masih lagi technically ahli UMNO. Bukan macam saya lah. Jadi kita punya status ada sedikit berbeza. Cuma bagi saya itu satu pertimbangan. Tapi lebih daripada itu KJ, saya tak nak buat satu keputusan yang saya belum betul-betul fikir masak-masak dalam hal ini. Kerana ini satu keputusan yang besar. Jadi semata-mata ada satu PRN, saya tidaklah nak mengejar perkara itu. Dan seronok juga keluar sekejap lah. Sekejap. Okay, kita terus ke topik. Terus kepada topik untuk mana boleh? Kena soalan dah habis segmen tadi.
dah cukup masa dah. Itu pun kira satu jawapan lah. Okey, untuk melakukan apa kita adil hari ni, kena buat episod lain. No, sebab Syara pun telah jawab tadi. So untuk berlaku adil, Syara kata 99.1, ya, 99% dia tidak akan bertanding, 1% dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa mungkin dia akan bertanding. Saya bagi nisbah lah. Saya bagi saya ikut yang samalah, ya. 80-20. 80 bertanding ke 80 tak bertanding? Itu kena tunggu episod. Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada topik yang pertama sebelum kita break nanti. Sebab saya pun tak nak bincang panjang tentang isu ni. Sebab bagi saya isu ni, saya rasa dah kita kena move on daripada isu ni. Bukan saya kata isu ni remeh, ya. Saya faham ramai yang masih lagi susah walaupun kita telah buka ekonomi kita, walaupun kita melihat ada pemulihan selepas kita telah menangani pandemik COVID dengan baik. Namun demikian masih lagi ada yang merasai kesan daripada lockdown 2 tahun yang lepas, dan tuntut supaya satu pengeluaran khas bersasar dibenarkan untuk KWSP, ya. Dah banyak kali dah dibenarkan dan masih ada yang minta supaya dapat pengeluaran khas tambahan satu lagi, termasuklah daripada pihak pembangkang Perikatan Nasional, dan ada seorang yang bernama Nur Azlan bin Ismail, Abang Nur Azlan, yang kononnya telah berjalan 312 km daripada Skudai ke Kuala Lumpur semata-mata nak nyatakan desakan beliau terhadap kerajaan untuk membenarkan pengeluaran khas. Di saya secara peribadi, Syaril, pengeluaran yang diluluskan oleh Datuk Ismail Sabri pun waktu dalam kabinet saya tak setuju, ya, sebab mungkin, ya, akan ada yang marah, dan waktu saya cakap dalam Hot FM saya tak setuju untuk pengeluaran khas kali ini, ramai yang membanjiri FB Hot FM kata ni tak guna, saya ni tak cakna kepada rakyat dan sebagainya. Tetapi saya lebih memihak kepada orang yang kata ini adalah untuk masa depan, dan ini bukanlah masa untuk kita menjejaskan masa depan kita dengan satu lagi pengeluaran. Jadi bagi saya, no to pengeluaran tambahan KWSP. So mungkin Syaril nak ceritakan pandangan Syaril, dan mungkin ceritakan cadangan yang telah dibuat oleh PMX, iaitu pinjaman yang boleh dibuat oleh pencarum KWSP. Ya, mungkin sebelum tu KJ kita berikan sedikit fakta untuk pendengar. Mungkin pendengar pun dah nampak fakta ni, dah baca, tapi saya ulanglah sebelum kita kupas dengan lebih mendalam. Fakta-fakta ni pun dah disebut berkali-kali, dan yang terbaru ini saya baca daripada sidang media Datuk Seri Ahmad Maslan. Jadi ni Timbalan Menteri Kewangan punya statement lah, bukan sebagai bekas Setiausaha Agung UMNO, sebab waktu dia Setiausaha Agung UMNO mungkin skrip dia lain sikit, tapi sebagai Timbalan Menteri Kewangan, dia menegaskan pada 16 Februari sidang media di Parlimen, kerajaan tidak bercadang untuk membenarkan lagi pengeluaran KWSP. Beliau tegaskan 145 bilion ringgit telah pun dikeluarkan selepas Air Lestari 20.8 bilion, Air Sina 58.7, Air Citra 21.4 bilion, dan pengeluaran khas yang Datuk Seri Mail buat 44.6 bilion. Maknanya the last withdrawal tu pun dah hampir 45 bilion ringgit. Ini berbeza daripada apa yang dikatakan oleh bekas Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Waktu Pemuda UMNO Malaysia memang kuat sangat meminta untuk pengeluaran KWSP ni, bekas Ketua Pemuda Ashraf Wajidi mengatakan alah, takkan sampai 20 bilion yang dikeluarkan. Akhirnya 45 bilion yang dikeluarkan untuk pengeluaran khas tahun lepas. Datuk Seri Ahmad Maslan pun menegaskan bahawa ini benda yang melebarkan jurang penyimpanan antara T20, B40. Beliau tegaskan juga soal kedudukan Bumi Putra, misalnya turunnya simpanan median ataupun simpanan penengah lah dalam kalangan Bumi Putra ni dengan cukup drastik sekali. Kita sekarang ni Bumi Putra yang bawah 55 tahun, simpanan KWSP-nya RM4,900. Jadi tak sampai 5,000 pun. Purata dia. Median. Jadi median is even more purata lah kalau nak katakan, bukan average tapi median ni dibahagikan dengan jumlah yang tengah. Mean dibahagikan dengan jumlah, median tu betul-betul yang tengah. Yang tengah. Orang yang tengah dalam tu adalah 4,900. Jadi kebanyakannya macam itulah. Kebanyakannya bawah 4,900. Kids understand your medians and your means. Correct.
Jadi saya rasa first saya nak kata dan menyokong apa yang KJ kata ataupun cuba huraikan tadi, kita bukan nak langsung untuk mempersoalkan, memperlekehkan, memperkecilkan of course. orang yang susah, orang yang rasa terdesak sehingga masih lagi perlu untuk keluarkan KWSP. Betul, kita kata majoriti besarnya dah tak ada pun 10,000, dah tak ada pun 5,000, tetapi mungkin ada, masih ada lagi sekelompok kecil yang ada dan belum lagi keluarkan dan merasakan cukup terdesak. Jadi benda itu, apa yang kita nak komen ini, dan selama kita komen tentang KWSP ini tidak membuatkan kita tidak mengendahkan senario ataupun realiti tersebut. Kita buat masalahnya, challenge dia adalah bila kita buat keputusan dasar, kerajaan buat keputusan dasar, kita buat berasaskan apa yang terbaik untuk semua ataupun based on the case ataupun the overall situation, keseluruhan. Jadi saya lebih nak bercakap tentang, bukan tentang kes orang yang memerlukan. Saya nak bercakap tentang kes orang politik yang bercakap tentang KWSP ni, KJ. Sebab kalau saya nak husnuzon, saya rasa ada dua jenis orang politik yang akan mendesak untuk KWSP ni keluar. Satu yang betul-betul percaya benda ni bagus dan dia memang akan terus minta untuk KWSP dikeluarkan. Mungkin ada golongan politik macam tu. Golongan orang politik kedua adalah yang sebenarnya tahu benda ni tak bagus untuk jangka masa panjang. Tetapi sebab benda ni populis dan benda ni boleh mendapatkan sokongan, dia sanggup buat ataupun dia sanggup mainkan isu ni. Saya serahkan pada pendengar, rasa-rasa kelompok mana yang lagi besar. Kalau tanya saya, kelompok kedua lah. Kelompok yang sebenarnya mereka tahu, dia dah baca data, dia dah tengok apa yang KWSP sebut, dia dah baca apa Bank Negara kata, dia dah baca apa yang pakar sebut. Perkara ini memang perkara yang dia sendiri tahu akan membawa masalah-masalah lain, tetapi dia sanggup juga mainkan kerana ini adalah populis. Ada kelompok yang ketiga mungkin KJ, dan mungkin ini kelompok yang saya ada ataupun mungkin KJ juga ada, iaitu masa awal-awal COVID dulu. Waktu PKP betul-betul tidak ada langsung pekerjaan, tidak ada langsung pendapatan, kita terimalah satu emergency measure. Hal kecemasan untuk dikeluarkan KWSP, dan itu yang dibuat pertama sekali. Namanya Air Lestari lah. Yang pertama sekali dibuat. Tapi selepas berkali-kali, selepas PKP ditamatkan, selepas ekonomi dah dibuka, selepas pekerjaan dah mula banyak, pengangguran dah jatuh, kita fikir secara keseluruhan lebih banyak option lain untuk bekerja pada umur 30-an, 40-an. Okay. Berbanding kalau you kena bekerja besok, kalau tak ada langsung, tak ada simpanan pada umur 60-an, 70-an. Dah tentu kita rasa lebih baik kita selamatkan yang pada umur 60-an, 70-an besok. Jangan kita terus habiskan simpanan tersebut. Atas sebab pertimbangan itu yang kita fikir sebagai dasar, kita kena fikirlah option lain untuk kerajaan bantu. Satu, kerajaan bantu dari segi fiskal, suntikan fiskal. Kalau tak boleh, kalau sempit sangat kita punya fiskal, apa lagi option kena ada? Rakyat pun mungkin kena buat satu pilihan dengan bantuan kerajaan melalui AKPK, melalui pinjaman bank dan sebagainya. Itulah option-option yang kita perjuangkan. Dan kita dah sebut perkara ni, kita dah terangkan, kita cakap dengan bahasa yang terhormat. Dan saya pun kena KJ. Waktu saya menjadi pengarah bahagian ekonomi itu, saya keluarkan satu kenyataan dengan terhormat. Saya kata pada pandangan saya memang tak sesuai untuk dikeluarkan. Dan memang kita kena tembak lah. Orang UMNO pun menyerang kerana pada waktu itu institusi Datuk Seri Najib memang banyak memperjuangkan. Kemudian ada orang dalam UMNO, pemuda UMNO memperjuangkan. Saya cuma kata kurang bersetuju tentang hal ini. Dan perkara itu dijadikan satu polemik yang besar. Dan hari ini KJ, setelah kita anggap kerajaan tak nak bagi lagi, akhirnya ada satu lagi keputusan untuk diadakan pinjaman bank melalui cagaran KWSP, di mana mula-mula ingat tak ada bayaran bulanan, last ada bayaran bulanan. Saya mungkin nak serah balik pada KJ, tapi bagi saya benda ni, pinjaman bank ni seolah-olah mengelirukan keadaan kerana tak jauh beza daripada membenarkan pengeluaran KWSP. Mungkin apa yang PMX dan pasukan PMX fikirkan, kita tak nak give in kepada desakan Perikatan Nasional, jadi kita nak kononnya checkmate diorang dengan memberikan idea yang berbeza. Tapi akhirnya bila lihat balik, risiko kepada simpanan KWSP itu masih ada. Jadi tujuan kita tidak menyokong pengeluaran itu masih lagi wujud. Risiko itu masih lagi wujud bawah pinjaman bank ini. Jadi bagi saya, pandangan saya lahir sekali KJ, kerajaan kena firm. Kalau you rasa tak nak bagi, you have to face the music and say kenapa pendirian kita
tidak elok kita bagi, kita nak cari option yang lain, tak ada kena mengena dengan KWSP. Tapi kalau you bagi 50-50 ni, kononnya untuk menang kedua-dua crowd, akhirnya dua-dua crowd pun you tak menang. Jadi mungkin pandangan KJ. Saya 2 poin saja yang saya nak sentuh. Yang pertamanya adalah betapa beza dia pandangan kita, pendirian kita sewaktu kita di pihak pembangkang dan sewaktu kita di pihak kerajaan. Sebab saya tahu bukan semua, tetapi ada ahli-ahli parlimen dan juga anggota pentadbiran yang ada di dalam kerajaan hari ini yang dulu waktu pembangkang mempunyai pendirian yang berbeza, lebih populis. Tetapi sekarang ni oleh kerana dah masuk kerajaan, barulah tahu, barulah kena bertanggungjawab. Tapi barulah, bagi saya KJ, diorang dah tahu. Waktu jadi pembangkang pun dia tahu. Baru kena bertanggungjawab. Kena bertanggungjawab dan baru kena jadi dewasa dalam bilik, the adult in the room. Sebab dia tak boleh nak ambil jalan yang pintas ataupun populis dan membenarkannya. Jadi dalam hal ini bagi saya kita kena tengoklah ya pendirian dia. Saya daripada dulu lagi saya kata no. Ya, yang pertama saya setuju. Seterusnya saya tak berapa setuju walaupun dikecam sampailah ke hari ini saya rasa ini atas sebab-sebab yang diberi oleh Syahril. Saya setuju bahawa walaupun mungkin boleh dimanfaatkan beberapa pencarum KWSP, tetapi sesuatu yang saya rasa memudaratkan untuk jangka masa panjang. Yang kedua saya nak sampaikan, dan kita akan masuk ke dalam topik selepas break nanti, tapi ini adalah sebahagian daripada isu yang kita akan kupas nanti, adalah tentang skim pinjaman ini. Ya, skim pinjaman ini saya rasa satu idea menawarkan pinjaman dengan kadar faedah 4-5% tahun, tetapi pada awalnya diwar-warkan bahawa skim ini tidak melibatkan pembayaran bulanan. Ingat tak? Waktu dikeluarkan idea ini, penyokong-penyokong kerajaan kata ini adalah idea yang terbaik sebab tidak memerlukan bayaran bulanan. Tetapi akhirnya bila terma-terma telah pun dikeluarkan oleh KWSP dan bank-bank yang terlibat, memang ada bayaran bulanan. Betul. Jadi dalam hal ini bukan sahaja skim ini ataupun pinjaman ini mengelirukan seperti mana yang disebutkan Syahril. Kalau tak nak bagi, jangan bagi langsung. Kalau tidak, boleh memudaratkan mereka yang meminjam. Tetapi dari segi komunikasi pun gagal. Mereka telah gagal komunikasi dan benda ni jadi bola tanggung. Sebab mereka cakap dengan jelas bahawa tidak ada bayaran bulanan, last ada bayaran bulanan. Itu bagi saya adalah failure komunikasi 101 lah. Ya. Dan selepas kita pulang daripada break nanti, kita akan mengupas tentang isu beberapa kenyataan yang Muhammad Perdana Menteri yang kita akan bincang soal konteks dia, tetapi telah pun menjadi kenyataan-kenyataan yang panas dan telah pun menjadi bola tanggung kepada pihak pembangkang. Kita kembali selepas ini. Kembali kita ke episod Keluar Sekejap, dan seperti mana KJ kata sebelum break tadi, kita nak kupas, kita nak huraikan beberapa isu berkenaan dengan komunikasi dalam kerajaan sedia ada, dan kita nak mulakan soal komunikasi ini, topik ini dengan menghuraikan ataupun kita nak bincang sedikit beberapa kenyataan daripada Perdana Menteri PMX. Ada 1-2 perkara yang beliau dah sebut baru-baru ini yang mengundang sedikit polemik. Pertama, dalam soal pertikaian Laut Cina Selatan, di mana ucapan beliau, dia ada kata, saya nyatakan, ni petikan ya, saya nyatakan sendiri kepada Presiden dan Perdana Menteri China bahawa Malaysia menganggap ini kawasan Malaysia, maka Petronas akan teruskan cari gali di kawasan itu. Bagaimanapun, jika China merasakan ini hak mereka, kerajaan boleh buka untuk rundingan. Kerajaan boleh buka untuk rundingan. Itu yang menjadi pertikaian besar dalam media sosial, dan juga telah mendapat komen balas daripada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengatakan bahawa itu bukan satu kenyataan yang mencerminkan realiti sebenar dan tak patut dikatakan oleh seorang Perdana Menteri lah. Itu yang diserang oleh Tan Sri Muhyiddin. Kedua ialah satu petikan ucapan yang tak ada kena mengena dengan Laut Cina Selatan, tetapi tentang orang Melayu. Saya ingat ramai pun dah nampak statement ini, petikan ini. Saya bacakan semula. Saya kata satu pengajaran, sebab kita kadang-kadang bila majoriti, kita rasa terlalu selesa dan angkuh dengan menganggap oleh yang demikian
tidak boleh raikan kelompok-kelompok yang lain. Maknanya dia katakan orang Melayu ni jangan kita terlalu selesa, jangan kita terlalu angkuh sampai tak boleh raikan kelompok yang lain lah. Jadi dua contoh tu KJ yang telah pun bermain minggu lepas di media sosial berkenaan statement-statement daripada PMX. KJ, adakah media sosial menjadi unfair kepada PMX ataupun adakah statement-statement ini memang wajar dipolemikkan? So, perkara yang kita nak bincang hari ini adalah komunikasi strategik dan bagaimana kita nak elak daripada kenyataan kita, walaupun kenyataan kita tidak diambil sepenuhnya dan dalam konteks yang sebenar, boleh menjadi bola tanggung kepada pihak lawan. Dan dalam hal ini malangnya buat PMX, kedua-dua kenyataan itu, walaupun kita akan bincang konteks dia dan untuk berlaku adil kepada Datuk Seri Anwar, kita akan menerangkan sedikit apa yang dimaksudkan itu, tetapi dua kenyataan ini telah pun dijadikan sebagai bahan ayat yang tergantung dan dijadikan bahan untuk menunjukkan bahawa yang pertamanya PMX lemah apabila berdepan dengan negara China, dan ini telah pun dibuat selepas lawatan PMX ke Beijing di mana beliau telah pun diraikan dapat 170 bilion. Ada yang kata disebabkan itu mungkin beliau sekarang ini pendirian tidak tegas lagi. Dan yang kedua adalah kenyataan yang telah pun dimanipulasi untuk menunjukkan bahawa PMX bukanlah seorang pejuang orang Melayu. Dan itu berlangsung dalam konteks culture war ataupun perang budaya yang sedang berlaku sekarang ini, di mana PH dalam keadaan yang agak sukar untuk mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu. Baik, kita pergi kepada yang pertama ya. Saya nampak mudah sangat bagi pihak pembangkang untuk mengambil kenyataan ini dan membuat serangan, pounce on the statement. Sebab bagi mereka yang melihat daripada luar, nak sebut bahawa kerajaan boleh buka untuk rundingan itu, itu yang menjadi ayat yang paling panas, yang paling contentious. Sebab bagi mereka yang menganggap bahawa pendirian kita tegas, dan walaupun kita berbincang dalam konteks diplomasi, kita tak boleh dan tak pernah sebut bahawa kawasan-kawasan yang bertindih ini daripada pihak China, tetapi bagi pihak kita adalah sebenarnya kawasan Malaysia, boleh dibuka untuk rundingan. Itu yang maksudkan mereka. Tapi apa yang dimaksudkan oleh PMX itu adalah dalam hal ini kita mestilah mengambil pendekatan diplomasi. Ya, kawasan itu memang berada dalam kawasan ekonomi eksklusif EEZ Malaysia, dan kita tidak menganggap bahawa tuntutan negara China itu adalah tuntutan yang sah. Tetapi apa yang dimaksudkan itu adalah, dan beliau bidas semula Tan Sri Mahyudin, takkan kita nak perang. Mestilah kita cakap, no, ini kawasan kita. Itu maksud dia. Sebab kalau untuk pengetahuan pendengar, bagi negara China, mereka percaya kepada satu konsep yang dikenali sebagai 9 titik garisan ataupun 9 dash line. 9 dash line ini menjadi dia punya, daripada tradisi lah, daripada sejarah-sejarah yang dulu, kalau melihat kepada peta yang dibuat oleh negara China, 9 dash line ini yang meliputi sejauh 1,500 km daripada tanah besar China adalah kawasan mereka. Sampailah ke sempadan perairan kita di Malaysia ni, di lautan China Selatan. Jadi mana mungkin kita setuju? Kita pegang kepada pendirian yang kita buat berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa, terutamanya United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, yang mana kita anggap bahawa EEZ ini kawasan kita. Ya, tetapi bila PMX kata buka untuk rundingan, of course, Syaril boleh nampak lah. Boleh nampak. Macam mana nak masuk kat situ. Memang walaupun dia bagi statement kata, no, ini bukan, kita tak nak perang, kita nak bincang, kita bincang dalam diplomasi, itu yang dimaksudkan. Tetapi poin saya di sini adalah, jika boleh dielakkan kenyataan yang buka ruang untuk
serangan lebih baik. Saya rasa saya faham konteks PMX, tetapi dari segi Stratcom ini mengundang masalah bagi beliau. Ya, mungkin Stratcom satu istilah yang boleh diguna pakai KJ, tapi mungkin ini juga kesan apabila kita ada seorang Perdana Menteri yang cukup terbuka untuk bercakap tanpa skrip. Ya. Jadi saya nampak ini pun is masa parlimen, jawapan masa PMQ, soalan Perdana Menteri. Correct. Jadi dia mendedahkan diri dia sendiri sebagai Perdana Menteri pada PMQ. Bila ada sidang media pun dia bercakap tanpa teks, bukan seperti mana yang selalu diperli atau disindir oleh penyokong PH, dia tak guna PDF lah. Bila cakap PDF ni dia orang menyerang Tan Sri Muhyiddin sebab Tan Sri Muhyiddin dianggap memang tak banyak buat sidang media terbuka, tidak boleh ataupun tidak dilihat bercakap sesuatu isu tanpa skrip. Jadi mungkin ini satu, bukanlah kata, ialah kesan sampingan apabila kita ada Perdana Menteri yang open. Adakah ini juga soal disiplin menjadi seorang Perdana Menteri berbanding dengan kebebasan yang ada pada seorang ketua pembangkang? Sebab macam saya kata betul, Datuk Seri Anwar PMX petah berpidato, mungkin pemidato yang terhebat dalam dunia politik Malaysia, bersama dengan saya lah. Mungkin ya. Tetapi kita melihat bahawa dia tak perlu baca teks, dia off the cuff, dia menyampaikan tanpa teks. Tapi dalam keadaan tersebut, bila tidak scripted, dia terbuka kepada bukan gaffe lah, tetapi dia terbuka kepada kenyataan yang tergantung macam ni. Sebab itu mungkin tidak salahnya bagi saya lah, kalau saya di pejabat Perdana Menteri, tidak salah kita memberi nasihat kepada Perdana Menteri bahawa dalam isu-isu yang boleh menjadi isu yang sensitif, contohnya diplomasi, hubungan kaum dan sebagainya, mungkin lebih baik berhati-hati dan tidak membenarkan ayat yang tergantung tu. Ya, macam isu yang satu lagi tu. Saya tengok ini adalah ucapan PMX di Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan. Sekali lagi ini Perhimpunan Bulanan, Monthly Assembly, MOF, tak ada skrip. Dia cakap dia baru balik daripada Cambodia dan dia cuma nak sampaikan bahawa dia ambil iktibar waktu di Cambodia. Beliau sendiri telah mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Hun Sen di Cambodia, berbuka puasa dengan 6,000 orang Islam dalam majlis yang dihoskan oleh Perdana Menteri Cambodia, menyatakan bahawa umat Islam yang minoriti di Cambodia diraikan. Masjid tidak dirobohkan, hak mereka dipertahankan, malah mereka diangkat sebagai menteri. Dan itu peringatan supaya minoriti dijaga. Dan kumpulan majoriti janganlah menindas minoriti. Tapi dalam keadaan backdrop perang budaya ni, di mana Perikatan Nasional banyak bangkitkan isu kaum, isu semangat orang Melayu dan sebagainya, memang very easy lah, mudah untuk dijadikan ini sebagai modal bahan. Ya. Cuma saya, contoh kedua tu saya nampak ialah mungkin satu perkiraan politik yang tak tahulah, saya nak kata PMX salah baca tu rasa macam janggal pula saya nak kata begitu kan. Tapi nampak memang mengundang kritikan. Cuma saya masih lagi sonok dengan satu senario di mana kita ada seorang pemimpin negara yang boleh bercakap off the cuff. Saya takut kalau dia dah jadi macam ni, dijadikan polemik, sampaikan dia jadi scripted balik. Kita tak nak go all the way to the other extreme. Apabila semua perkara dah diskripkan oleh pegawai, oleh pejabat, kita nak seorang pemimpin yang boleh juga bercakap secara bukan rambang tapi secara terus apabila ditanya sesuatu isu, dan tidak hanya menyorok di sebalik research ataupun skrip yang disediakan oleh orang lain. Tapi beginilah Syaril, saya dulu pun waktu saya jadi menteri dan yang last di dalam kerajaan sebagai Menteri Kesihatan, setiap minggu saya ada sidang akhbar sebab pada waktu itu saya sedang menguruskan pandemik COVID-19. Memang ada skrip. Dan saya tidak akan baca skrip tersebut ya. Pada awalnya saya baca, tapi bila saya dah mula selesa dalam jawatan Menteri Kesihatan, saya tinggalkan skrip, tapi saya sampaikan secara adlib ataupun tanpa membaca. Saya selalu ingatkan diri saya bahawa rakyat ataupun penonton TV, pembaca, dia mungkin kebanyakan daripada mereka tidak akan melihat A to Z. Mereka akan hanya dihidangkan dengan petikan sahaja, soundbite saja. Jadi saya sentiasa mengingatkan saya, berhati-hati dengan soundbite. Sebab bila dia ambil ayat yang
tergantung ataupun sedikit saja daripada kenyataan kita, dan highlight itu kita nak cover balik memang impossible. Sebab memanglah bukan hanya rakyat Malaysia tetapi di mana-mana saja clickbait, tengok kepada headline, tengok kepada petikan, tengok kepada soundbite, dan itu yang akan mendefinisikan isu tersebut. Ya, sebab itu saya sebut bahawa yes, kita tak nak melihat PMX daripada seorang yang naturally gifted sebagai seorang orator menjadi terlalu scripted dan terlalu robotik, kaku dan sebagainya. Tetapi saya rasa ini menjadi pengajaran kepada kerajaan perpaduan. Baik, ya. Yalah, mencari balance dia. Kita harap ini mungkin hanya satu atau dua gaffes ataupun kesilapan kecil yang tidak akan berulang selalu. Cuma mungkin untuk menutup segmen ni, KJ, pandangan KJ tentang bagaimana rakyat dan pengundi suka tengok politician sekarang. Adakah mereka suka tengok yang autentik? Maknanya yang boleh bercakap bebas. Of course. Kalau itu yang dimahukan, mungkin itulah pertimbangan balance yang perlu dibuat oleh PMX. Sure. But when it comes to isu soal kawasan bertindih dengan China, buka untuk rundingan, sudah pasti dalam otak mesti ada processing power yang kata ada red flag, ada bendera merah kat situ. Jangan sebut benda ni. Jangan sebut benda ni sebab akan jadi petikan. Itu saja. Ya. Okey. Kita sambung cerita ni sebab kita nak cakap soal prestasi komunikasi kerajaan yang sedia ada. Dan juga tanda-tanda illiberal. Tanda-tanda kerajaan ini dulu Pakatan Harapan mempunyai pendirian yang sangat terbuka kepada kebebasan bersuara. Tapi dah mula jadi lain macam sikit, jadi macam UMNO sikit. Okey. Okey, KJ tadi sebelum break kita bercakap tentang prestasi komunikasi, bukan hanya soal PMX punya isu ataupun statement 1-2 yang kita kupas tadi, tapi secara keseluruhan. Dan khususnya dakwaan KJ ataupun apa yang KJ gambarkan tadi, bahawa ada trend ke arah illiberalness dari kalangan penyokong Pakatan Harapan itu sendiri. Dan saya cerita sikit illiberalness tu apa benda? Illiberalness tu maknanya liberal ni dilihat, PH ni dilihat bebas lah dari segi, bila cakap liberal ni tentang kebebasan bersuara khusus dalam konteks itu. Kita tahu sedia maklum sebelum ini pembangkang lama ataupun Pakatan Harapan yang lama, Pakatan Rakyat sebelum itu, Barisan Alternatif, apa sajalah akan mengatakan bahawa media ni tidak cukup bebas. Apa-apa saja komentar yang menyerang ataupun mengkritik kerajaan akan ditutup ataupun di shutdown, ataupun lebih teruk daripada itu zaman ada ISA dan sebagainya. Ini semua perjuangan lama lah golongan Pakatan Harapan ini dan penyokong-penyokong mereka. Cuma apabila sudah sampai ke tampuk kerajaan kali ini, apa yang KJ sampaikan dan saya sebenarnya setuju, kerana kita lihat pada media sosial yang paling pakatan sekali, iaitu Twitter. Itu sebenarnya saluran, kalau nak tahu jiwa Pakatan Harapan ni macam mana, itu gelanggang dia lah. Jangan pergi Facebook, jangan pergi ke Twitter sebab itu home base dia. Dan dalam home base dia sendiri sudah nampak bahawa mereka menganggap perlunya ada tindakan yang lebih agresif, khususnya daripada Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil, yang merupakan hero mereka sepatutnya. Dia dah kena diserang oleh penyokong-penyokong parti dia sendiri, Pakatan Harapan sendiri, kerana kononnya lah dilihat sebagai lemah dan lembab dan lambat dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh penyokong-penyokong sendiri. Saya bagi satu contoh lah, satu contoh yang paling jelas daripada Ustaz Wanji. Ustaz Wanji ni memang antara aktivis personality PKR dan aktivis PKR lah. Dia tulis dalam Facebook tetapi juga keluar dalam Twitter. Secara terang dia mengatakan, ini saya petik, media kita hancus. Media umpama kereta kebal dan senjata dalam perang. Perang dia katakan. Kerajaan perpaduan ini telah serahkan media negara kita kepada dua jenis manusia dan abaikan satu perkara. Nombor satu, orang yang tidak berminat untuk berperang. Nombor dua ialah orang yang tidak pandai pegang senjata dan tidak pandai bawa kereta kebal. Jadi analogi, kalau tutup nama Wanji tu, mungkin boleh letak nama Lokmano Adam juga. Dia bunyi dia macam tu. Dia maknanya macam KJ gurau tadilah, berseluruh tadi, dia seolah-olah jadi apa yang Pakatan Harapan serang UMNO dan BN dulu, kuku besi dan sebagainya, dah nampak. Bukanlah kita nak kata nanti kan dikata KJ dengan Syaril kata media sekarang kuku besi ataupun kita nak kuku besi. Tidak, tetapi dah jelas bahawa kebebasan bersuara ini kebebasan bersuara ini bukan lagi menjadi mantra
pada saat ini untuk penyokong PH. Yang menjadi mantra adalah macam mana kita nak kawal supaya hujah-hujah Perikatan Nasional dan pembangkang tidak mendapat liputan meluas, tidak dapat menangkap imajinasi pengundi dan sebagainya. Maknanya ini soal politik lah. Soal politik, mereka khawatir bahawa tidak cukup tindakan ataupun hujah balas ataupun perang senjata yang digunakan untuk mematahkan momentum Perikatan Nasional. Saya ada baca bahawa penyokong-penyokong PH ni bila berdepan dengan tuduhan bahawa mereka seakan-akan menjadi lebih illiberal ataupun seakan-akan menjadi lebih kita cakap konservatif lah, tertutup, konservatif dan juga mengekang media, mereka akan jawab bahawa mereka tidak menentang kebebasan bersuara, mereka hanya mahu menyerang ataupun mereka hanya mahu menangani berita palsu saja. Dan inilah ayat kita dulu. Inilah yang perlu kita kejar sampai ke lubang cacing, sampai polis tangkap mereka dan sebagainya. Memang kita pun dulu cakap benda yang sama. Tetapi bagi saya nampak bila cakap begitu, dia garisan antara berita palsu dengan fair comment itu sebenarnya samar. Ada contoh mungkin saya tahu yang contoh yang ditegur oleh Tan Sri, tokoh wartawan Malaysia Tan Sri Johan Jaafar. Mungkin atas desakan yang beliau terima daripada penyokong dia sendiri, yang Muhammad Fahmi Fadzil telah bukanlah menyerang tetapi mengecam satu laporan berita harian, tak silap saya, berita harian yang mana ada satu laporan dalam berita harian dan khususnya dalam Facebook berita harian yang mengatakan OPR dijangka naik sekali lagi. Lebih kurang macam tu lah, OPR dijangka naik sekali lagi dan dia tinggal macam tu. Jadi hujah Fahmi Fadzil adalah you buat macam ni seolah-olah itu adalah statement of fact, seolah benda itu adalah pasti, sedangkan apa yang berita harian cuba katakan adalah ini adalah ramalan dan hak kita untuk melaporkan sesuatu ramalan itu. Mungkin dari segi sudut pandang Fahmi Fadzil, kenapa tak sebut jelas ini adalah ramalan pakar ataupun ramalan sekian-sekian, tetapi bukannya satu hakikat. Tapi bila dia letakkan headline yang sebegitu, akan mengundang kecaman, sedangkan keputusan itu tidak lagi dibuat dan bukannya dibuat oleh kerajaan sekalipun. Jadi tak apalah, itu poin OPR itu sebenarnya contoh saja. Poinnya adalah Fahmi Fadzil sebagai menteri mengecam berita ataupun media arus perdana atas laporan yang mereka lakukan. Ini satu perkara yang kita tak dapat bayangkan lah kalau dulu Pakatan Harapan menjadi pembangkang akan buat sebegitu rupa. Dan saya nak, sebelum saya serah balik KJ, saya nak kupas sikit apa yang KJ katakan tadi, hujah yang selalu penyokong PH kata kan, iaitu kita hanya nak patahkan fitnah ataupun patahkan berita palsu. Seolah-olah mereka lupa waktu mereka jadi pembangkang takkan langsung dia tak ada buat berita palsu ataupun cerita yang separa benar. Jadi inilah yang kita kembali pada apa yang kita cakap awal episod ni KJ. Sama ada KWSP, sama ada media, cerita dia sama je. Apabila kita duduk di pembangkang dengan kita duduk di kerajaan, nada kita kadang-kadang berubah 180 darjah. Jadi ini yang mungkin menjadi satu perkara yang harus dihadam oleh penyokong PH sendiri. Adakah mereka nak dikenali ataupun nak buat perkara macam ni, ataupun kembali kepada prinsip yang mereka percaya? Kalau mereka percaya, buatlah perkara yang mereka percaya dan face it. Dalam istilah orang putih, saya nampak YB Menteri Fahmi Fadzil, beliau berada antara rock and a hard place. Sebab kalau ikut mungkin naluri politik dia, ialah dia lebih kepada seorang yang terbuka, liberal, dan memang ada penyokong-penyokong beliau daripada masyarakat sivil dan sebagainya yang tidak mahu melihat tindakan yang lebih ketat terhadap kebebasan akhbar dan bersuara dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dalam media sosial daripada grassroots aktivis Pakatan Harapan atau PKR sendiri, mereka memang ada tendensi yang illiberal, yang mendesak Fahmi, yang menuduh Fahmi sebagai seorang yang lemah, yang tidak kompeten, yang tidak efektif dalam menjalankan tugas sebagai menteri. Jadi saya ada simpati sedikit sebab beliau tersepit antara dua ekstrim tersebut. Tetapi prestasi beliau sebagai menteri komunikasi dan digital, dalam hal ini menteri komunikasi de facto, jurucakap kerajaan Madani, sedang dipertikaikan sekarang ini dalam keadaan yang agak teruk lah. Cuma
satu, kita dah bagi pandangan KJ. Kita kedua-dua merasakan bahawa kalau boleh penyokong PH pandangan kita lah, kekalkan pada pandangan ataupun pendirian yang asal supaya pengundi atas pangkat pun boleh respect you punya stand ni apa. Dan KJ kita dua pun ex-politician ataupun sabbatical politician. Kita try untuk pastikan apa saja kedudukan yang kita ada tu kita kena kekalkan kita punya pegangan dan pendirian. Jadi contohlah, balik pada KWSP. Kalau saya nak selamat pada waktu itu, kalau KJ nak selamat pada waktu itu, KJ ikut je. Kita ikut je trend ataupun gelombang. And there are times, yes, we are not perfect. Ada masa yang kita terpaksa berdiam diri dengan sesuatu perkara yang kita tak berapa setuju. Tapi ada setengah perkara kita mesti bersuara walaupun benda itu membawa kepada risiko politik diri sendiri. Yep. Dan saya harap YB Fahmi Fadzil pun ada dalam proses dikritik ini, boleh tanya diri sendiri dan kalau merasakan bahawa this is who I am and saya nak jadi seorang menteri yang terbuka, saya nak jadi seorang menteri yang ni, saya tak tahulah KJ, I've never been in cabinet. Tengkuk dia. Tapi kalau dia merasakan inilah kepercayaan dia untuk menjadi seorang menteri yang terbuka, a modernizing communications minister yang memberi ruang, dan dia nak percaya bahawa hujah dia boleh mematahkan hujah orang lain, bukannya menutup ruang lawan, then go for that. Then you will gain respect through that. And last thing KJ before I serah pada you ialah saya pun nak lontarkan sikit lagi simpati pada Fahmi Fadzil ni. Mungkinkah menjadi seorang menteri komunikasi, menjadi seorang apa-apa yang berkenaan dengan comms lah, apabila berkedudukan dalam kerajaan ni is almost impossible. It's an impossible task. Tak tahu kerana juga. KJ waktu UMNO menjadi pembangkang bawah 22 bulan, KJ sendiri menjadi ahli parlimen waktu itu. Senang kita nak pukul Pakatan Harapan sebab kita berada dalam pembangkang. Kemudian bila KJ jadi menteri dan kita jadi sebahagian daripada kerajaan, susah. Sama juga Pakatan Harapan. Just 4, 5, 6 bulan yang sudah, dia menjadi hero media sosial. Bila jadi kerajaan, terus tak jadi hero. Jadi mungkin bukan soal individu ataupun kedudukan, bukan soal individu mana-mana. Tapi soal dalam kerajaan ni bukan mudah untuk lawan dengan hujah pembangkang, kerana pembangkang hanya perlu menyerang. Kerajaan perlu menjelaskan, bukan mudah. Cuma nak respon kepada itu. Saya tengok dalam komen-komen, banyak komen yang saya baca. Tak juga. Sebab banyak komen yang mengatakan bahawa YB Gobind Singh Dio adalah seorang menteri yang bagus dan tegas. Kembalikan Gobind dan Fahmi out. Waktu PH 1.0. So ada penanda aras mengikut pandangan daripada penyokong PH bahawa this guy, menteri yang sedia ada, bukanlah menteri yang serius, menteri yang masih lagi mungkin terlalu gairah dia jadi menteri, dan yalah, boleh dibandingkan dengan Gobind Singh yang tegas, yang menjalankan tugas dengan baik. Cuma satu komen daripada saya lah, ya. Kalau nak teruskan dengan pendekatan yang illiberal ni, ya, apa saja berita palsu, nak ambil tindakan, nak cari sampai lubang cacing dan sebagainya, saya setuju dengan Syahril, kena adil dan buat kepada semua. Ya, balik kepada KWSP. Ada disebarkan berita bahawa KWSP, pinjaman KWSP tak ada pembayaran bulanan. Ambil tindakan. Ya, saya tahu ada beberapa sidethrow daripada PH yang menyebarkan benda tu dengan menyerang pihak lawan. So ambil tindakan. Malah YB Fahmi Fadzil boleh masuk ke dalam mesin masa Doraemon kembali beberapa bulan, November tahun 2022, cari orang daripada PKR yang kata satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid, jumpa diri dia sendiri dan ambil tindakan terhadap diri dia yang telah memfitnah bahawa satu undi KJ adalah satu undi Zahid, because you got Zahid as your Deputy Prime Minister. Okay. Nice ending. Okay, so saya rasa itu saja. Kita bagi ruang lah pada Fahmi Fadzil untuk tengok bagaimana nak menguruskan kritikan. Selagi mana yang beliau menjawat jawatan itu, harap-harap dapat improve dalam keadaan itu. Okay, terima kasih.